Alah sama je pembiayaan dengan pinjaman tu. Nama je konon-konon patuh syariah. Tapi masih lagi ada bunga, masih lagi ada interest. Sebelum tu selamat datang ke channel Money Story by Kak Nak Duit. So untuk episod kali ni kita nak bincangkan tentang perbezaan antara pembiayaan dengan pinjaman. Betul ke sama ni pembiayaan dengan pinjaman? Dan adakah betul dia cuma berbeza daripada segi nama semata-mata? Sebelum tu kita kena faham dululah konsep pembiayaan dengan konsep pinjaman. Pembiayaan ni dalam bahasa Inggeris ialah financing dan pinjaman dalam bahasa Inggeris ialah loan. Dan kedua-dua ni adalah berbeza daripada segi kontrak dia. Untuk pembiayaan ni sebenarnya kalau nak senang faham, dia macam ni. Anda ada rumah yang nak dibeli. Nilai rumah tu RM300,000. Kemudian anda tak ada duit sebanyak RM300,000, jadi anda pergi dekat bank, anda minta bank beli dulu rumah tu. So bank pun belilah rumah tu pada harga RM300,000. So dibayar dekat pemaju ataupun pemilik kediaman tu. Kemudian bank akan jual balik rumah itu kepada anda beserta dengan keuntungan. Tu riba lah tu. Tu interest lah tu. Tu bunga lah tu. Okay, so sekarang apa yang anda kena faham ialah bila bank dah beli rumah tu, so sekarang ni rumah tu milik siapa? Rumah itu milik bank. So dia ada sandaran aset lah di situ, iaitu rumah itu sendiri. So bank beli rumah ni, kemudian bank kata, nah saya jual balik kepada awak dengan harga rumah ini beserta dengan kadar keuntungan. Okay, adakah itu riba? Baik, sekarang kita nak analogikan dengan satu transaksi yang lain. Contohlah, kita ni nak meniaga t-shirt. Jadi kita dapatkan t-shirt tu daripada pihak pembekal. Daripada pembekal tu kita dapat t-shirt sehelai RM10. Kemudian kita keluarkan kos untuk cantikkan t-shirt tu, untuk buat dia punya printing, packaging, dan kita keluarkan marketing, total dia jadilah dalam RM25. Contohlah untuk satu t-shirt. Kemudian anda jual t-shirt tu pada harga RM100. Soalan dia sekarang ialah RM100 tolak RM25, kita akan dapat RM75. Yang RM75 tu, itu ialah bunga ataupun itu ialah untung. Kalau anda jawab untung, itulah juga lebih kurangnya jawapan untuk pembiayaan perumahan ni. Sebab sekarang ni pemilik rumah berkenaan ialah bank. So bila bank nak jual, dia berhak menentukan dia nak letakkan pada harga keuntungan ataupun dia nak jual pada harga pokok. Tapi kena faham juga, bank ni dia entiti bisnes, entiti perniagaan. Dia ada dia punya pelabur. So takkanlah dia nak jual dekat you pada harga RM300,000 juga. Kak nak faham, ramai orang mempertikaikan, mempersoalkan tentang dia punya margin tu. Kalau rumah tu RM300,000, ambil takat RM50,000, RM100,000 sudahlah kan. Tapi hakikatnya bila dalam transaksi jual beli ni, dia tak ada ditentukan sebarang kadar maksimum untuk margin keuntungan. So contoh dalam t-shirt tadi tu, kalaulah kata instead of RM100, anda nak jual harga RM1,000, boleh tak? Boleh, asalkan sahaja penjual dan pembeli sama-sama bersetuju dengan transaksi berkenaan lah. So tak kisahlah walaupun margin dia tu lebih daripada 500% pun untuk kes t-shirt tadi tu lah. Harga berubah-ubah sebab dia ikut OPR. OPR naik, dia punya bayaran pun akan naik. Macam mana benda tu boleh jadi tak ada riba? Baik. Dekat dalam kontrak pembiayaan ni, kalau tengok dekat offer letter, dia ada diletakkan harga jualan ataupun ceiling rate. Contohlah dekat dalam surat perjanjian tu, dia punya ceiling rate ialah 11%. So contohlah, kadar OPR yang meningkat dalam tempoh 30 tahun tu dicecah sampai 12%, had maksimum yang anda akan bayar kepada bank ialah sampai setakat 11% sahaja. So ini yang membezakan antara pembiayaan dengan pinjaman. Kalau pinjaman dia tak ada ceiling. Kalau dia naik OPR tu sampai jadi 13, 15%, 13, 15% tu lah yang kita akan bayar. So ini kelebihan Islamic punya pembiayaan berbanding dengan konvensional. So contoh untuk kontrak pinjaman ni, bank dia bagi pinjam duit dekat you RM300,000. Kemudian bank kata, okay, I bagi pinjam dekat you RM300,000, you akan bayar balik dekat I RM400,000. Kita ambil satu contoh untuk perbandingan. Untuk pembiayaan ni, bank dia beli rumah dulu. Contoh harga rumah tu ialah RM300,000. Kemudian bank jual balik rumah tu kepada anda dengan harga contohlah RM600,000. Kalau untuk pinjaman konvensional ataupun loan, pinjaman perumahan, bank bagi duit dekat you RM300,000, you bayar balik dekat bank contoh RM450,000. Yang konvensional ni dia nampak macam lebih rendah, tapi masalah dia ialah yang RM150,000 yang lebih rendah daripada pembiayaan ni, itu ialah faedah, itu ialah interest, itu ialah bunga, dan itulah baru riba. Kalau untuk pembiayaan ni pula, itu ialah keuntungan. Kerana apa? Sebab rumah itu rumah bank. Aset itu dimiliki oleh bank dan dia menjualkannya kembali kepada anda.
So dia ada beza daripada segi pemilikan harta itu, iaitulah yang menjadikan satu-satu kontrak itu patuh syariah ataupun tidak. Kalau tanya Kak Nat, betul lah daripada segi margin, nampak macam pembiayaan Islamik itu dia lebih lagi, dia mahal lagi berbanding dengan konvensional. Tapi daripada segi hukum dan akadnya tu, yang sebaiknya bagi kita orang Islam ialah untuk pilih pembiayaan, tetapi harus juga diingatkan bahawa walaupun kita ni dibenarkan untuk berhutang, tapi kita kena ada action plan untuk selesaikan hutang berkenaan. Orang kata ukur baju di badan sendiri. Itu saja perkongsian untuk kali ini. Kalau anda rasakan video ini bermanfaat, jangan lupa share. This is Kak Nak Duit. Learn it, understand it, duit. Assalamualaikum. Tu riba lah tu. Tu interest lah tu. Tu bunga lah tu.